Pengurusi majlis kita pada petang ini, seluruh sah kepimpinan kerajaan Kelantan yang turut hadir bersama kita pada petang ini, yang menjadi tuan rumah Madinah Ramadan di Kota Baru Kelantan. Semua yang telah bersusah payah untuk menjayakan program ini, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, adik kakak sekalian, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berada pada petang ini dalam suatu majlis yang baik, majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini sedikit sebanyak terhitung sebagai amal saleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia, dan insya-Allah menjadi satu asbab kemenangan pada hari kita akan bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Apa khabar orang Kelantan? Alhamdulillah. Kita sudah ada berapa hari lagi? 2 hari lagi, insya-Allah 2 hari Ahad, Isnin, 3 hari lagi Ramadannya. Mudah-mudahan kita sempat lagi mendapat keberkatan Ramadan walaupun tinggal 3 hari lagi, dan mudah-mudahan bila selesai Ramadan kita dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Atau semua soalan. Kita akan tutup pukul 7.30. Tak boleh atau dah. Tu dia. Banyak dah ni. Dekat 30, lebih dah, 40, 50 soalan dah ada. Boleh jawab selalu ni. Sementara kita tunggu berbuka iftar bersama-sama ni. Kita buka sama-sama petang ni. Hamba buka sini kau. Kita tengok soalan-soalan yang diajukan, yang sudah ada di hadapan saya. Soalan yang pertama, bagaimana cara sembahyang dan puasa bagi negeri yang tidak ada siang dan malam? Dia ini duduk dalam negeri yang tak ada siang, tak ada malam. Hidup dalam gerobak. Siang pun tak ada, malam pun tak ada. Jawabnya, kita nak tahu dulu di mana negeri yang tak ada siang, tak ada malam. Dia yang sebenarnya bukan tak ada siang, tak ada malam. Negeri yang panjang siangnya dan pendek malamnya. Dan ada negeri yang panjang malamnya, pendek siangnya. Kenapa berlaku ada negeri pendek siang, ada negeri panjang siang? Sebab bumi ini bulat, sudah terjawab. Bumi ini bulat. Dia bulat macam bola. Jadi kita ambil lampu, kita akan suluh di tengah-tengah bola. Ini bola besar ni. Ni lampu. Nampak? Jadi bila kita pusing bola, kat sini sumbu bola cerah. Pukul 7 pagi. Kita pusing sampai kat ni, jadi garik dah lah. Lepas kat ni hilang, gelap gugup, jadi malam. Nampak? Pasal lampu duduk sini. Hak bahagian sini sumbu, pas belakang jadi malam dah. Hak sini hak ada adidah tengah hari dah. Pasal apa? Matahari sudah atas pada dia dah. Betul tak? Jadi kita pulah balik hak ni. Hak adidah ni jadi malam balik. Hak sumbu ni jadi tengah hari balik. Tu bumi itu bulat. Faham? Itu yang duduk di tengah. Yang duduk atas ni, kita pusing kat ni pun matahari ada. Pusing kat ni pun nampak kat sikit-sikit lampu. Pusing kat ni nampak kat lampu pasal hidup di atas. Itulah negeri kutub utara. Faham tak? Kalau bumi tu sekeping macam kapek, tak ada lah. Pakai suluh kat cerah semua 400 tahun. Jadi faham tak? Jadi kenapa negeri itu panjang? Kenapa negeri itu panjang siang? Kerana saat ni lah, bila matahari duduk tengah-tengah gini, pusing ke mana pun tetap nampak cahaya matahari itu dia dapat. Tetapi bila matahari itu agak turun ke arah timur, maka dia akan berlaku malam. Batu kadang-kadang dia malam saja 2 bulan. Kerana saat ni masalah lampu ni gerak atas bawah,
atas bawah. Bola bahagian atas, kalau lampu duduk tengah, dia jadi macam ke petang sama. Petang samanya 3 bulan petang sama. Dah bila nak garik matahari main kok biranu mo. Musim kita turun gini, kepuk masuk. Oh beres garik. Dia tak kok birak mo. Acu nak masuk sikit boleh 2 minggu. Itu bik pula ke atas pula. Faham lagi? Jadi lagu mana kita nak semayang, lagu mana nak puasa? Ada 2 pendapat ulama. Yang dipakai paling ramai ialah ikut lebih kurang dengan negeri yang berjiran. Orang tak pakar kat dia. Kalau pakar kat dia kok dah 6 bulan sekali lohor. Tak gamuk setahun 2 kali mayang lohor. Nampak tak? Tahun 2 kali mayang lohor, 2 kali mayang subuh. Ada 2 waktu mayang, 2 kali naik matahari setahun. Jadi pakai negeri-negeri, waktu negeri yang berdekatan. Kalau dia duduk di Iceland contohnya, puasa kalau musim maknanya siangnya panjang sampai 4 hari siang. 12 jam, 24 jam, 48 jam. 52 jam. Takkan nak puasa 52 jam. Jadi duduk di Iceland atau Greenland, dia ulama-ulama Islam fatwa ikut negeri yang lebih selatan tapi tidak jauh daripada dia. Ambil waktu Norway, waktu Finland, waktu Denmark atau waktu Sweden. Dia lagu tu. Kalau duduk di dekat Arktik, Arktik ni kadang-kadang 43 jam siang saja. Kalau puasa orang ni tinggal korok. Nampak? Maka dia pun ikut New Zealand. New Zealand 18 jam siang. Dia boleh pakai tu. Itu cara dia. Soalan seterusnya. Banyak dah balik dah ni. Orang yang meninggalkan puasa wajib pada bulan Ramadan kemudian mati pada 2 Syawal pada tahun yang sama, adakah wajib dikeluarkan fidyah untuknya? Baik. Dia tinggal 1 hari puasa dalam Ramadan. Faham soalan, faham jawapan insya-Allah. Sehari dia tinggal. Lepas tu rayalah dia 1 Syawal. Tapi dia mati 2 Syawal. Kena bayar fidyah ke tak? 2 Syawal duduk main ngecol lakung kejut mati. Kena bayar fidyah ke tak? Jawabnya bergantung kepada cara dia tinggal. Kalau dia tinggal tu kerana dia sakit dan dia mati pada 2 Syawal, tidak ada lagi fidyah. Faham lagi? Nampak? Kerana dia memang tidak mampu berpuasa. Fidyah itu hanya dikenakan pada hari tinggal sahaja. Okey? Kalau orang yang tinggal itu kerana sengaja, kerana tidak ada keuzuran, barulah dikenakan fidyah kerana tidak ada qada berlaku selepas daripada Syawal. Baik. Soalan seterusnya. Adakah wuduk kita terbatal kalau tersengguk dalam solat? Apa nak buat kalau terbatal? Baca Quran dapat juga ke kalau baca dalam solat? Fadilat baca Quran. Baik. Dia kata kalau kita tengah semayang atau kita ada wuduk, kita sengguk, batal tak wuduk? Jawabnya gini, yang batalkan wuduk 4 perkara. Pertama, keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang. Yang kedua, sentuh kulit tidak berlapik perempuan laki-laki yang sudah besar tanpa mahram. Yang ketiga, iaitulah memegang kemaluan dengan tapak tangan tanpa berlapik. Yang keempat, hilang akal dengan sebab tidur atau pitam, walaupun sekejap, batal wuduk. Nabi kata al-ainani wika usahi, mata yang 2 ini jikalau tidak terlelap, jikalau tidak lena, maka dia sedar keluar angin atau tidak. Faman nama, siapa yang sudah lena ataupun terlelap, falyatawadda, kena ambil wuduk. Menunjukkan batal. Jadi tidur ini fahamlah apa makna tidur. Dia ada gak dipanggil sepupu tidur. Dekat nak jadi tidur dah. Iaitu kelak. Kelak ni orang ngatuk mata sangat tapi dia tak boleh tidur. Kalau orang tidur atas katil ada panggil kelak. Kelak ni orang buat kerja. Tengah naik-naik. Gitu. Kalau malam-malam ni paksa tengok tali racing.
Nah, dia paksa tengok televisi. Nak tengok bola punya pasal. Bola 2 jam ni. Tengok kata berita tu. Kelak. Buka tengok. Oh. Dah ada menteri dah. Nampak tak? Tu panggil kelak. Nah, kalau bawa kereta, orang tidur. Kalau orang tidur bukan driver. Yang tidurnya penumpang. Penumpang belakang, penumpang depan. Tu tidur. Kalau driver tak tidur. Tak pernah berlaku driver tidur. Nah, driver kelak. Dengan bawa akhak kelak. Satu saat bangun tengok Messi benar. Accident tau. Nah, kalau tidur tak akan tidur. Dari sini patah merah orang bangun. Tu tidur. Takkan dapat tanah merah depan tu masuk lalukan tau. Nah, jadi faham. Walaupun sekejap. Sengguk ni kelak. Faham? Kelak ni hilang akal, dipanggil hilang akal sedetik. Tu kelak. Faham tak kelak? Dia tak faham kelak. Faham? Rakyat panggil kerelak. Faham tak? Nampak? Hidup kita kata mula nipi mata. Gitu. Batal. Faham? Batal wuduk. Jadi kalau dalam semayang nak ngatuk sangat malam-malam, mayang tahajud dia pun kelak. Batal tak semayang? Batal tak? Kelak. Kelak tak batal semayang. Batal wudu. Dah semayang? Mayang wudu tu banyak apa lagi dah batal dah wudu. Nah. Soalan seterusnya. Adakah berlaku khilaf ulama masalah orang yang buasir, yakni najis masuk semula? Adakah batal puasa atau tidak? Ada khilaf ulama. Faham tak lagi? Ada mengatakan batal, ada katakan tak batal. Yang mengatakan batal kerana kaedah asal masuk sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja, mana kita masukkan. Tapi kalau dia masuk sendiri, tak batal. Faham? Nah, buasir ni dubur keluar daripada tempat asal dia. Faham? Dipanggil loss control. Keluar dubur, bekas dubur tu keluar. Jadi lepas keluar najis dia masuk balik. Kalau masuk itu bukan kita yang masukkan, tidak batal. Faham? Yang kita gibus semula tu batal. Jadi kebanyakan buasir ini tidak membatalkan puasa. Bagi orang yang semayang wuduk pula, lebih-lebih lagi dia keadaan orang yang kesusahan. Al-masyaqqatu tajribu taysir. Orang yang kepayahan, orang yang dalam kesusahan, dilonggarkan hukumnya. Nampak? Jadi jangan kita ketat sangat mengajar siapa orang sakit pun jadi susah dengan Islam. Betul tak? Sedangkan inna dinu yusrun. Sesungguhnya Islam ini agama yang memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak kepada kamu mudah. Allah tak nak kamu jadi payah. Nak jadi mudah dia. Ni nyaknya kawan tu. Kawan tu berwasir, ni suruh jolok balik lah apa dah. Nak masuk hospital kawan tu. Ikut kata gurunya pasal. Kemudian ada soalan satu lagi belum dijawab. Kalau kita baca Quran dalam semayang, dapat tak fadilat baca Quran? Dapat. Sebab tu sebaik-baik baca Quran dalam semayang. Pernah ditanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tuan, baca Quran di manakah yang paling afdal? Di dalam semayang. Faham? Jadi semayang kita dapat fadilat dah. Pahala semayang Allah kasih pula. Lepas tu yang dijanjikan pahala-pahala tentang bacaan Al-Quran dapat retek masa baca dalam semayang. Faham? Nabi kata Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Quran itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi siapa baca dalam semayang termasuk dapat fadilat dia. Baca luar semayang pun dapat fadilat tersebut. Hadiah lain Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah al-hasanah bi asyri amsalihha. Barang siapa baca Quran satu huruf maka dapat satu pahala, tiap-tiap satu pahala ganda 10. Maka dia baca luar tagere pun ganda 10, baca dalam sembahyang pun lebih ganda 10 juga. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kereta DBX 99 halang laluan, lawa nombor
Macam Exia je. DBX 99 menghalang laluan. Pergi alih sikit dan jangan balik, masuk semula. Rugi pasal kita bagi nasi lagi. Balik ada nasi dah, pulut lupa je. Jadi sebab tu Imam Syafi'i dia lepas pada sembahyang Isya, dia tidur sekejap dan dia bangun, dia masuk dalam Kaabah dan dia sembahyang tahajud 2 rakaat saja. Rakaat pertama lepas Fatihah dia baca Quran 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Lepas tu dia keluar dekat dengan subuh. Panjanglah khatam Quran dalam tahajud. Kenapa Tuan membaca begitu banyak? Katanya orang-orang yang melihat lah. Jadi jawab Imam Syafi'i, inilah amalan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mana baca Quran. Mujahid rahimahullah ta'ala baca Quran bulan Ramadan sehari 2 kali khatam. Bukan menteri kat Malaysia tu kam tu. Jeng. Mujahid rahimahullah ta'ala ahli tafsir di kalangan tabi'in. Banyak tafsir-tafsir muktabar dia akan kata qala Mujahid. Bukan ono jeng. Balik. Jadi kalau boleh kita bacalah Quran dalam semayang, dapat 2 kali lipat pahala. Pahala semayang, pahala baca Quran. Malam-malam bangun 2 rakaat, biar semayang duduk pun. Baca biar khatam Quran. Bukan malam tu macam Imam Syafi'i dah. Buka Quran depan, lepas baca Fatihah, mayang duduk tak apa, mayang berdiri pun boleh. Orang hafal baca di dada, tak apa pegang Quran tangan. Tak ada Quran tangan, buat Quran besar. Malah nak mayang berdiri, mayang duduk. Baca dah. Naik lepas Fatihah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Quran. Alif lam mim. Allahu akbar. Nampak? Dah ngatuk mata. Boleh dah. Soalan seterusnya, adakah hujah untuk menolak pandangan orang yang mengatakan qiyamul lail dan akan melemahkan fizikal pada siang hari? Ada orang kata siapa yang qiyamul lail siangnya lemah fizikal. Jawabnya nak tahu wak mari orang yang kata tu dulu. Gagah tak fizikal dia, kita terang bertumbuk sekali. Nampak tak? Gusti lengang tak apa dah nak tengok. Sultan Muhammad Al-Fatih yang menakluk Konstantinopel, malamnya bertahajud berqiyamul lail, siangnya menjadi pemimpin panglima perang kerajaan Islam. Nampak? Bukan mana cakap sembang tulis dalam Facebook, loya buruk dalam Instagram. Sultan Muhammad Al-Fatih dengan bala tentera 200,000 tentera nak menyerang Konstantinopel, bandar kebasaan, kota besar, kubu hebat yang dibanggakan selama 1000 tahun oleh Kristian Eropah. Nampak? Sultan ni malamnya memang orang yang tidak tidur penuh kerana qiyamul lail dan bertahajud. Itu jawapannya. Nampak tak? Dan ni orang kafir banyak. Yang rupanya Islam otaknya telah dijajah oleh kafir, beri pandangan-pandangan untuk melemahkan pandangan manusia terhadap Islam. Itu aja. Jangan layan orang gini. Faqtuluhum jami'an. Bunuh mereka sekalian dengan hujah kamu. Soalan seterusnya, apa hukum terlajak jima waktu imsak? Pula dah. Tak sedar subuh sudah masuk, sudah sedar dah subuh 10 minit. Adakah kena kafarah? 2 bulan juga. Jawabnya, masalah kafarah ialah sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak kena kafarah. Faham? Yang sengaja kena kafarah. Tidak sengaja tak kena kafarah. Dia ingat ke malam pukul 12 malam. Faham? Dia pun ajak isteri dia jima. Let's go. Bang, nampak? Tengah-tengah jima, bang. Bukan 12 malam, dah 12 tengah hari. Faham lagi? Binawe punya pasangan. Maka orang yang sengaja saja kena kafarah. Yang tak sengaja tak kena kafarah. Yang tersilap tak kena kafarah.
Yang terlupa tak kena kafarah. Bahkan kalau terlupa tidak batal pun. Cuma wajib kehek ketika sedar. Faham? Tengah-tengah makan pukul 10 pagi, bini dia kata, bang, puasa ini bang, silap kita bang. Ha? Dia pun keluarkan makanan dari dalam mulut. Bang, kerana terlupa tak batal. Esok 2 Ramadan lupa pula. Bini dia buat nasi kat ubuk pula. Pukul 11 muak. Apa benda? Ramadan. Tak batal juga, terlupa. Tapi wajib straight 30 Ramadan. Hari-hari nanak dah ingat juga. Faham lagi? Pun tak batal. Syarat dia dah ingat. Kerana Nabi kata man nasiya wa wasaim, barang siapa lupa yang dia sedang berpuasa, fa'akala wa syariba, lalu dia makan, lalu dia minum. Suti rumah makan minum. Dah ingat kau. Dah guana puasa. Nabi jawab fal yutimma saumahu, teruskan puasa. Jangan teruskan makan, teruskan puasa. Maknanya berhenti makan. Dah tu dia makan, untung dia. Innama atma'allah wa syaqqa. Hari itu Allah belanja dia makan, Allah jamin dia minum. Free dapat. Jadi kalau gitu ulama qiyas pula dengan jimak. 1 Ramadan jimak tengah hari. Habis jimak bang, Ramadan, berhenti segera. 32 Ramadan 3 kali jimak tak batal juga. Syarat terlupa. Tapi bengong anak-anak hari dah pada ingat. Apa benda mainan pada ingat anak hari. Tapi kalau kita makan sikit lagi, bila kita ingat, batal. Bang, puasa bang, sikit batal. Tengah jimak gitu juga, bang, Ramadan sikit lagi, batal juga. Dan kena kafarah kerana sudah sedar. Soalan seterusnya, batal tak puasa jika pesakit dimasukkan air oleh doktor ikut urat darah pesakit? Baik. Rongga yang membatalkan masuk sesuatu ada 4. Yang pertama mulut, kedua hidung, 3 telinga, keempat kemaluan. Kemudian pada lain-lain tubuh tidak batal. Melainkan dicocok pada tubuh dan masuk ke dalam perut, jadi batal juga. Jadi kalau dicocok di lengan, cocok tekak, cocok atas dahi, tak batal lagi. Tapi makanan itu lalu kot bibir dahi, lalu kot telinga, lepuk jatuh perut, batal. Kerana utama sekali ialah tidak makan, tidak minum, maka sudah tergambar jadi berlaku pemakanan masuk dalam perut. Jadi kalau masuk air dalam darah, ke mana perginya? Dia duduk dalam saluran darah saja, tambahan air dalam darah tidak batal. Tapi apa-apa yang berupa makanan, lalu ikut saraf, lalu ikut apa-apa urat, masuk ke dalam usus, batal. Soalan seterusnya, ambo Kijo Kuala Lumpur, adakah ambo kena bayar zakat fitrah Kuala Lumpur? Kalau bayar di Kelantan boleh ke? Boleh lah. Di mana kita nak balik beraya? Nak balik beraya Kelantan, Allah bayar di Kelantan pada malam raya. Tapi kalau lain pada zakat fitrah, zakat harta, kita orang Kelantan, kita nega Kuala Lumpur, bayar Kuala Lumpur. Kita orang Kuala Lumpur, kita nanam padi Kedah, bayar Kedah. Kita orang Kedah, kita bela hariawan ternakan di Johor, bayar di Johor. Itu zakat harta. Zakat fitrah bayar di kampung kita duduk asal. Itu lebih baik. Soalan seterusnya, bagaimana cara kita nak kenal wali Allah dan cara nak tahu dirinya wali Allah? Lah, ni wali ni. Faham tak? Ni wali Allah ni. Wali ni dia ada 2, wali akhbar, wali kabir, wali kabir, wali saghir. Wali kabir, wali besar, wali saghir, wali kecil. Kata ulama, kullu mu'min waliullah. Setiap orang beriman wali Allah. Awak semua orang beriman tak? Beriman tak? Dah wali ya? Aku wali kau. Wali apa? Wali saghir, wali kecil. Pasal apa? Ada iman dalam hati. Apa makna wali? Allah kasih. Ni Allah kasih ni. Bubur dalam kemah duduk kat orang dengar. Kalau Allah dah kasih, bubur kat karaoke.
lagi. Betul tak? Air tak kasih, uci pun situ. Oh, maksud dia nak kenal wali besar kot. Wali besar ini dia kita dah ciri-ciri wali. Pertama dia orang beriman, yang kedua dia melebihkan amal daripada orang awam. Amal mana? Amal sunat, amal wajib, mana boleh lebih. Lama sembahyang Zuhur 8 kali, jangan untuk wali. Nah, sembahyang Zuhur jadi 3 untuk wali, sama je. Tapi dia lebih, khusyuknya lebih, habis lebih, bacaannya lebih, berdirinya lama, rokoknya lama. Faham? Itu maksudnya. Kemudian segala benda-benda yang disebut dalam hadis tentang amal ibadat, dia akan buat. Yang mana pada adatnya kita tidak tertanggung untuk melakukan amalan sebegitu rupa. Mana orang yang tenggelam dengan amal soleh, bukan tenggelam dengan kisah-kisah yang penghipu lara dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita tersalah faham wali ni maknanya yang jalan atas air, itu wali. Nah, bukan tengok pada ciri-ciri amalan. Amalannya banyak tak seperti orang awam, itu tanda dia wali Allah. Faham tak? Ni wali mana? Wali jalan atas air. Itu bukan wali, itu spider, laba. Dia pergi atas parit, jalan atas air. Nah. Dan wali yang mana? Wali yang terbang, boleh terbang. Itu bukan wali, guru cek-cek. Nampak tak? Wali dah terbang lagu tu. Wali ni dia dengan kita sama je. Kita duha, dia duha. Kita tahajud, dia tahajud. Tapi tahajud kita lebih kurang. Tahajud dia menangis-nangis sendiri. Faham tak? Rasa macam duduk dalam air terjun kalau semayang. Sejuk Tuhan beri. Rasa khusyuk di dalam hadir hati. Kita boleh bertirak, wali ada bertirak. Tapi kita sayang, wali tak sayang. Faham tak? Ada kejap we korang, ada kejap we korang, ada kejap sedekah. Kita nak sedekah apa mau? Bukan sedekah kita, orang sedekah ke kita. Dan bila dia mati, maka Allah akan masyhurkan kedudukan walinya itu pada kebiasaan. Pada ketika hidup jarang Allah masyhurkan dia, Allah popularkan dia. Soalan seterusnya, apakah hukum bertahlil, talqin, ngaji 40 kepada si mati? Baik, tahlil ni sebab apa dipanggil tahlil? Tahlil pasal disebut la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Taklah kamu ketahui tiada Tuhan selain Allah. Itulah ayat yang paling mahal dalam Quran, ayat kursi. Kenapa? Kerana ada penafian selain Tuhan selain Allah. Kerana itulah surah Al-Ikhlas adalah surah yang paling besar, sehingga 3 kali baca macam baca satu Quran, kerana ada di sana qul huwallahu ahadun. Ahadun itu intipati daripada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Macam kita kata huwa ahadun, huwa ahadun. Faham lagi? Dia satu, tak ada dua. Jadi tahlil baguslah. Siapa yang nak berzikir, berzikirlah. Nak berzikir subhanallah, nak berzikir alhamdulillah, nak berzikir apa pun, zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Dalam hadis afdalu ma qultu ma nabiyuna min qabli ialah qaulu la ilaha illallah. Lapas terbaik yang aku sebut dan nabi sebelum aku sebut la ilaha illallah. Jadi tahlil hukumnya dapat pahala. Dan kalau berkumpul bertahlil lebih-lebih lagi. Kerana Nabi sebut ada pada Allah malaikat yang kerjanya mencari orang yang duduk ramai-ramai berzikir. Bila ada orang berzikir, maka dia akan turunkan rahmat Allah dan mendoakan kebaikan kepada orang yang sedang berzikir itu dan balik mengadu kepada Allah. Faham lagi? Jadi orang nak bertahlil, malaikat masuk juga dan tulis juga mereka sedang melakukan kebaikan, lalu dilaporkan kepada Allah sedang bertahlil beramai-ramai. Jadi mana-mana ada orang kata tak boleh tahlil itu bukan ustaz Islam, mabuk todi namanya. Faham tak lagi? Tak ngaji hadis tu. Wahabi ni bodoh sama dia. Kemudian yang salah, kita wajibkan tahlil. Kalau ada kematian wajib kena tahlil 7 alam. Itu salah. Faham? Jangan wajibkan, tahlil lah, silakan. Faham? Jangan kata wajib. Apa hukum baca talqin? Talqin pada orang mati. Al-talqinu
ba'da dafni mustahabun. Nampak? Menalkinkan mayat lepas daripada tanam hukumnya mustahabun, disunatkan. Siapa kata tu? Syekh Atiyah Saqar. Siapa dia? Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar. Al-Azhar dia ada kumpulan ulama-ulama tua, hok alim-alim, sof-sof. Dia tak ngajar dah budak-budak. Dia kira fatwa. Faham? Jadi ketuanya nama Syekh Atiyah Saqar. Faham lagi? Syekh Atiyah Saqar ni jawab dalam fatwa dia. Dan fatwa itu dimasuk dalam beberapa majalah. Antara majalah Mujahid yang dikeluarkan di Kairah, Mesir. Katanya Syekh Atiyah Saqar, nampak at-talqinu ba'da dafni mustahabun. Talqinkan mayat selepas daripada tanam sunat. Itu jawapan dia. Faham lagi? Jadi kita tengok kitab-kitab fiqh 4 mazhab, fiqh muqarrar, al-fiqh ala mazahibil arba'ah, al-fiqh al-islami Dr. Wahbah Zuhaili. Dia terbagi kepada 2 kumpulan ulama. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, talqin lepas tanam tidak sunat. Bukan haram, tidak sunat. Faham? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sunat. Selesai masalah. Faham? Jadi ada orang kata haram. Oi, mau bisa pada mazhab pak pula. Pia mu ni. Mari kok mana ni? Faham? Jangan lebih ingat kita. Kita ni ada 3 martabat. Nabi, ulama, orang awam. Mustarah dengan ulama pula. Mu kata haram mustarah dengan ulama. Dah mu orang awam bukan dah. Mu nak apa dia ni? Nabi bukan, ulama bukan, orang awam bukan. Iblis. Soalan seterusnya. Bolehkah kita ganti puasa Ramadan dalam puasa 6? Boleh. Ulama-ulama Islam terbagi 2. Yang pertama mengatakan sebaiknya jangan buat begitu. Buat asing-asing. Iaitu puasa Syawal suku, puasa qada suku yang wajib. Faham? Dan golongan yang kedua mengatakan harus digabungkan. Iaitu dalam puasa sunat Syawal diniatkan qada Ramadan. Hukumnya boleh. Bagi yang kata boleh ini, niatnya sahaja aku puasa qada Ramadan esok hari serta puasa sunat Syawal kerana Allah Ta'ala. Ulama-ulama yang cenderung kata boleh, dua-dua dapat. Fadilat puasa Syawal dapat dan qadanya sudah terbayar. Siapa yang nak lebih lagi pahala, ikut pandangan yang pertama. Ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak buat, lebih banyak pahala. Jadi sukukan. Dia buat suku-suku lebih banyak puasa, lebih banyak pahala. Tapi yang kata boleh gabung ada. Kalau ada mufti kata tak boleh gabung haram, ambil mufti tu buang dalam laut. Itu bukan mufti tu, biskut Mary. Soalan seterusnya. Kiranya kita balik kampung di Pekalan Cepa dari Kuala Lumpur, bolehkah kalau saya salat jamak semasa sampai di Kota Baru, hampir dengan kampung? Dia duduk KL Lumpur, tapi dia kampung dia di sini duduk di Kalang Cepa, duduk di J penjara. Jadi dia balik dari KL turun, dia selalu ke Kota Baru dulu, lalu ke Kubang Keriang dulu. Takkan daripada Tanah Merah Kalang Cepa dulu. Kubang Keriang dulu. Kalau mai ke atas ni Kota Baru dulu. Jadi sampai Kota Baru ni jamak, boleh ke tak? Padahal dekat dah dengan Kalang Cepa, 7 kilo lagi, betul tak? Jawabnya kalau sekilo lagi boleh. Dia kira gini. Kalau bandar yang bersambung-sambung dengan Tamang, dengan bandar, dengan Pekang, dengan Kedah, jenis sambung sama. Dia kira nak kira kota tak ada, nak kira pagar tak ada. Kalau ada nama mukim, pakai nama mukim. Mungkin Kalang Cepa, mungkin ni pakai. Mungkin Kota Baru ni mungkin Kalang Cepa ke tak? Tak tak. Maka boleh jamak kuasa lagi. Kalau satu mungkin tapi besar sangat, boleh pakai juga. Ulama kata kita keluar daripada rumah, walaupun mungkin kita masih lagi, tapi siapa ke kawasan yang orang kampung situ tak kenal dah muka kita. Dalam sekilo dah daripada rumah. Orang tak kenal dah. Kalau kampung orang kenal, darat-darat. Walau lulu tu pasal kampung.
kapur roti sikit, roti rumah, kapur tu suti rumah, kenal. Tapi kalau kota baru, mu lari sekilo dari rumah, kenal tak muka? Orang nak duduk di mana bang? Duduk depan tu. Tak ada. Faham lagi? Boleh jamak kosong lagi. Faham? Soalan seterusnya. Baik, sebelum itu kita lancarkan kutipan tabung derma, tabung Madinah Ramadan Kota Baru, petugas amilin memakai baju merah, sila bertugas sekarang juga. Kita ada baki dalam 500 soalan. Yang hari ni kita insya-Allah berbuka pukul 8 malam, boleh? Kita selesai soalan dulu. Boleh tak? Boleh. Gerak amili. Muslimat belum tu. Pakat-pakat beri derma, tak bagi tak apa, kalau bagi dapat pahala. Nabi bila penghujung-hujung Ramadan, Nabi lebih banyak menderma daripada biasa. Mana tahu derma yang hari ini Allah makbul, jadi penebus daripada api neraka. Nabi kata ittaqun nar wala bisyakki tamri. Buatlah perisai daripada api neraka walaupun dengan sebelah buah kurma yang kamu sedekahkan. Pelan-pelan dik. Baik, kita teruskan. Kita akan berhenti pukul 7.15. 7 suku. Ada 2 masa 2-3 minit kita berdoa dan kita makan ramai-ramai. Okey? Makan kurma dulu, lepas tu kita semayang. Lepas semayang makan pula nasi. Kalau kurma pula gomo. Nampak tak? Nasi lah pula. Baik, kita teruskan dengan soalan-soalan. Apakah hukum menelan kahak ketika solat tak kala tengah puasa? Apa yang membatalkan puasa, batallah solat. Dalam solat dia buat keluar kahak dari teka, boleh seteka telan balik, batal puasa, batal solat. Dalam puasa kalau kita telan air liur dalam mulut, tak batal puasa kita. Maka kita buat benda yang sama dalam solat, tak batal. Kerana bila tak batal puasa, tak batal solat. Itu kaedah ni. Dah bila batal telan kahak orang kita telan, batal. Jalan-jalannya, kahak dia pun telan lagi. Batal. Kerana kita tahu nak biar, nak suruh faham. Tak khabar gitu, bodoh tak kerti. Kahak duduk campur dalam tekak, belarang duduk main dalam tekak kita. Payah kita nak asingkan. Maka kita telan, tak batal dalam puasa, tak batal dalam semayang. Kahak kita tapi terbit luar, neleh luar dah, tarik balik ngelau, telan balik, batal puasa, batal sembahyang. Soalan seterusnya, makmum masbuk yang mubarakah dari imam, adakah perlu makmum tersebut perlu membaca surah Al-Fatihah? Makmum yang mubarakah kalau cerai pada imam kena baca tak Fatihah? Jawabnya, kalau belum dibaca oleh imam maka kena baca. Kalau sudah dibaca tak kena baca. Contoh masa baca surah, ni mubarakah. Dia tadi apa benda ni? Dia sudah baca Fatihah, imam sudah baca Fatihah, tak perlu lagi. Tapi kalau dia belum baca Fatihah, imam saja baca Fatihah dan dia mubarakah, belum lagi rakaat itu selesai, dia kena baca Fatihah. Contoh dia naik pada rakaat yang kedua, imam baru baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa sakit perut, nak berok ni, dia nak derah. Kalau tunggu imam jeng, faham lagi? Memang basuh parut sejik orang tu. Dia pun aku mubarakah. Dari mubarakah saja gitu, dia berderah baca Fatihah, hak wajib sesar hak dia. Soalan seterusnya,
Kawan saya tinggal di Melaka, kerja di KL, lupa. Bolehkah dia lakukan salat jamak qasar tiap hari masa berada di tempat kerja? Mohon pencerahan. Baik. Duduk di Melaka, kerja di KL. Berapa kilometer? Kalau Negeri Sembilan, Seremban ke KL 80 kilometer. Kalau Melaka lebih daripada 100 kilometer. Jadi sekurang-kurangnya pendapat yang kuat 85 kilometer hingga 90 dikira dua marhalah. Kau dhaif kata 81 lemah, tak kuat mangat. Tapi siapa nak taklid silakan. Baru 50 batu ni, baru Seremban. Oh, ada juga patwa 51 batu boleh. 50 batu boleh. Iaitu dikira boleh lagi 81.6 kilometer. Jadi kalau Melaka KL sudah boleh jamak. Dia duduk Melaka, kerja KL. Hari-hari dia pergi KL, balik malam. Faham tak? Tolak pagi, balik petang. Di KL itu dia duduk sehari. Siapa yang duduk sehari saja, tak sampai 4 hari dan ke atas, dia masih musafir. Perjalanan KL ke Melaka ke KL, dia musafir, boleh jamak qasar. KL balik ke Melaka, musafir, boleh jamak qasar. Di KL, dia musafir yang singgah. Lagi ada nama musafir pada batang tubuh, boleh jamak qasar. Tapi dah kalau hari-hari, kata Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab, afdal dia tidak jamak qasar lagi. Kerana hari-hari menyebabkan kurang fadilatnya. Maka kalau hari-hari dan pendek saja, tidak lebih daripada 3 marhalah ke atas, janganlah kita qasar. Tapi kalau qasar, sah. Soalan seterusnya, semasa solat sunat tarawih, saya solat di luar tepi masjid, dan kan dalam ruang solat pertama sah tidak penuh pun. Adakah masih dikira makmum walaupun tidak bersama sah di belakang imam? Jawabnya, jika ikut imam masih dikira sah berjemaah. Kerana dalam masjid dibolehkan kita sampai keluar. Faham lagi? Sebab tu imam duduk seorang, duduk imam sini, kita ramai-ramai belakang ni buat seorang. 30 jaraknya. Hukumnya sah ikutan. Tapi bengong orang panggil. Pardinu boleh main meter tengok. Tok siok lawan Tok Bilal tengok. Faham lagi? Sah lagi ikutan kerana dalam bangunan yang sama. Soalan seterusnya. Bolehkah taubat sikit-sikit? Contoh, saya nak taubat judi dulu. Hak lain saya taubat kemudian. Biarlah dia nak tanya. Faham? Nampak bodoh soalan. Betul tak? Kenapa kadang-kadang soalan tu duk nampak macam bodoh? Dah tuan dia bodoh? Dia nampak bodoh soalan. Tapi tak apa, walaupun tuan tu bodoh, dia mari dengar, dia mari bertanya, maka bodohnya tidak bertahan lama. Betul tak? Bahasa di atas soalan dia masih bodoh, bila terima jawapan dia sudah tidak bodoh. Setan kata je, Syekh, mu jangan tanya Syekh, kira kata mu bodoh. Kita pun okey kata, aku tak tanya. Bila tak tanya, pak mampu bodoh. Datang cerita, ia spring barang je. Jadi dia ni banyak dosa, berjudi dengan minum arak. Jadi ni nak berhenti berjudi tu, Ramadan tahun ni. Ramadan tahun depan nak berhenti minum arak pula. Jawabnya tak boleh buat gitu. Faham tak lagi? Jadi macam kamu mempersenda-sendakan Allah. Kamu tidak takut kepada Allah pada taubat yang pertama. Syarat taubat ialah takut kepada Allah. Faham? Kalau taubat tak takut pada Allah, jadi nyenyeh orang panggil. Ya Allah, aku mau maafkanlah dosa aku berjudi. Arak dak lagi lah, tak depan lah. Faham? Jadi nganjing ke Tuhan. Orang yang taubat nganjing memperlekeh Tuhan aku tu, Tuhan tak terima. Taubat hak awal tak terima dah. Sekaligus lah. Taubat habis semua dosa. Hukum kentut sambil ambil wuduk dan kencing sambil mandi wajib. Apakah hukumnya? Hukumnya berbunyilah kentut kamu. Faham? Jadi wuduk kita guana. Wuduk kita khilaf ulama. Sebaiknya kita keluar pada khilaf, ambil semula dari awal. Tengah sapu kepala, bom bunyi. Faham? Ambil dari awal. Bila juga tengah mandi wajib, kencing. Mandi wajib, dia mandi berdiri. Mandi wajib. Belah habis niatnya, gonyok situ, gonyok sini, gonyok situ, cing. Jawabnya, teruskan mandi, mandinya sah. Tapi wuduknya batal. Faham? Jadi mandi tersebut sudah boleh buat pada perkara yang berhajat pada mandi. Dia sudah boleh baca Quran, tapi dia tak boleh pegang Quran.
Kenapa nak pegang Quran? Kena ada wuduk. Tapi nak baca Quran tak perlu wuduk, perlu cuci daripada hadas besar. Mandi dia sudah sah, dia sudah boleh baca Quran tanpa pegang. Tapi nak pegang Quran tak boleh, kerana dia kencing masa dia mandi. Jadi cara yang terbaik, selesai dia mandi, dia berwuduk. Soalan seterusnya, bolehkah kita masuk rumah orang putih, kita belai anjing? Jawabnya, jika memang tidak lekat, antara yang memegang dengan najis tidak lekat, hukumnya makruh. Tapi kalau lekat, hukumnya haram. Kita memang tahu dah, pegang memang kena najis tanpa keperluan apa-apa hajat. Memang dipanggil sengaja melomorkan badan atau pakaian dengan najis, hukumnya haram. Tak usah kata anjing, darah ikan pun haram. Kita pergi pasar, banyak orang jual ikan. Kita tak berhajat nak tengok ikan. Kita tak mau beli pun ikan. Saja je kita ambil baju kita, weakness KL darah ikan, kenang pula tengok merah. Berdosa kerana sengaja mengenakan najis pada harta benda. Nampak lagi? Ni peluk najis. Nah, anjing adalah sahabat kami, tukmu. Faham lagi? Itu orang yang bukan Islam. Kalau di Islam, Islam liberal, Islam rosak, jahanam, yang dipatuakan orang-orang yang sesat. Nabi jelas mari dengan Jibril AS berdua balik ke rumah Aisyah. Sampai di rumah Aisyah, Jibril lari tak mau masuk. Kejut Nabi, rupa-rupa ada anak anjing bawah gerai. Panggil Aisyah, Aisyah, anak anjing pedih bawah gerai. Tak tahu kau kita. Dia masuk duduk bawah gerai. Wah, keluar. Jibril tak mau masuk, ada anjing dalam rumah. Wah, keluar. Tu Nabi. Kita peluk anjing, bukan umat Nabi, umat anjing. Bolehkah saya salat sendirian masa kuliah maghrib berlangsung? Dengar dah faham dia dah semayang, apakah hukumnya? Dia tengah semayang, dia dengar orang ngajar. Jawabnya, awak sudah lari dari garis panduan semayang. Akimi solat li zikri. Allah kata dirikan semayang li zikri, supaya ingat kepada Allah. Semayang cepat-cepat, nanti dengar orang ngajar pula. Mu nak buat dua dalam satu, mana boleh? Soalan seterusnya, apakah hukum bagi imam yang dia tidak tahu, yang dia tahu tidak disukai oleh makmum tapi masih berkeras untuk menjadi imam? Baik. Nabi kata Allah tak terima semayang imam yang dibenci oleh makmum. Apakah maksudnya? Maksudnya hanyalah ulama yang tahu. Padahal ulama menghuraikan panjang lebar tiap hadis yang datang daripada Nabi, bukan dengan sekadar lihat terjemah. Bukan sekadar balik bahasa. Maksudnya imam ini melakukan kesalahan yang menyebabkan dia dibenci oleh para jemaah. Itu maksudnya. Adapun imam yang baik, jemaah yang jahat tak termasuk dalam hadis. Maaf tak pakar rawa berlaku. Nampak? Imam orang baik, dia pakat benci tu imam tu. Maka waktu tidak termasuk. Kemudian pula, jikalau yang ramai yang membenci imam itu, katakan 200 orang benci imam, 5 orang yang suka imam. 200 tu orang jahil, 5 orang tu orang alim, maka betul yang alim. Itu kaedah dia ada. Bukan bila kita tak suka, imam tak terima sembahyang. Siang atau imam. Nampak tak lelah sembahyang? Tak terima. Allah tak terima. Kena hati-hati tengok makna. Soalan seterusnya. Dalam solat jemaah kita sebagai makmum, apakah hukumnya kita kuatkan bacaan kita disebabkan bacaan orang sebelah itu terlalu kuat hingga kita boleh dengar sebutir-butir bacaan telah mengganggu solat kita? Orang sebelah kuat. Maliki yaumiddin kita ni. Belakang belah lagi kuat. Kita tak dengar kita. Lagi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jawabnya dua-dua bodoh. Naklah kita isma' bin nafsi, dengarkan pada telinga kita jika keadaan sunyi. Jika bising, jangan kita melawan bising. Tak usah lawanglah bising, baca macam biasa. Jika ditakdirkan dia diam, berbunyi balik apa yang kita baca. Cukup sekadar tu. Jangan berlawang. Kalau tidak, siang orang yang kerja kilang, dia semayang dekat mesin. Mesin kan berjalan ngomong gagang. Tu imam pecah tekuk tu imam. Apa? Lawang mesin. Tak payah macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Mesin lakong. Dah, lawa mesin bodoh. Macam biasa ya, biasa. Nah, ya tentu dah ada kita nak tenang apa? Mayang kat mesin, mayang kat masjid. Bodoh. Nah, soalan seterusnya. Apakah hukum berbuka puasa di tempat ibadat agama kafir di Kuil? Apakah hukum orang bukan Islam bagi zakat pada orang Islam? Bengong kok dia ni. Mana ada orang kafir bayar zakat? Orang kafir mana kena zakat? Tak sah. Orang kafir tak bayar zakat. Faham? Dia kata orang kafir bayar zakat dengan orang Islam. Mana ada? Yang boleh orang kafir sedekah, orang kafir derma, faham? Orang kafir beri hadiah, itu boleh. Yang kita boleh terima. Apakah hukum berbuka puasa di tempat ibadat orang kafir seperti kuil Hindu? Jawabnya begini, kita nak tahu apakah berbuka itu ibadat atau tidak. Nah, kalau kata kencing bukan ibadat, itu adat. Nah, kita sakit perut, berasa nak kencing, tak ada tempat, kita pergi kencing di sebuah kuil, di tandas di gereja. Apakah hukum orang yang tidak ada tandas, hanya ada tandas di gereja, dia pergi kencing di gereja itu? Boleh atau tidak? Boleh ya. Pasal kencing. Tapi kalau berbuka puasa ni ibadat ke tak? Ibadat. Jadi soalan dia mesti berbunyi begini, baru kita dapat jawapan. Apakah hukum orang Islam beribadat di kuil Hindu? Dapat jawapan. Jawabnya boleh. Kenapa? Kerana orang itu orang Hindu. Taklah orang Islam lah. Kalau orang Islam dia beribadat di masjid. Dan ini dia beribadat di kuil Hindu. Orang Hindu, itu jawapannya. Soalan seterusnya. Saya bermimpi kena tembok. Bila saya bangun, dari tidur saya lihat air mani. Itu dah keluar. Ketika waktu pagi 12 tengah hari, apa jadi hukum puasa saya? Besar-besar tulisan macam air mani tu. Baik. Dia ni mimpi jimak lah. Lagi. Maka 12 tengah hari dia bangun tu, tengok basah kain pelekat dia, sebeledi keluar. Faham? Mana puasa saya? Dengar baik-baik. Syarat sah puasa mesti suci daripada hadas haid dan nifas, bukan hadas janabah. Bermakna kalau orang yang sedang puasa datang hadas haid, batal. Orang yang sedang puasa datang nifas, batal. Tetapi suci dari janabah tidak disyaratkan. Oleh kerana itu, orang yang sedang berpuasa keluar mani atau mimpi tidak batal. Faham? Tidak batal. Apakah hukum was-was hingga takut nak jadi imam solat fardu? Itu bukan was-was. Itu dia panggil afraid, takut. Faham lagi? Was-was lain. Ya kedok. Jangan takut. Kerana kita kadang-kadang kena jadi imam. Betul tak? Bila mana? Bila imam tak ada. Tapi kadang-kadang takutlah kali yang pertama. Tapi kalau kita ajar takut, akhirnya maka tak ke mana kita. Betul tak? Orang suruh jadi imam, jadilah imam. Fatihah tak apa, tak sedap. Kerana jadi imam bukan syarat sedap. Wajib betul, tapi sunat sedap. Wajib betul, sunat sedap. Jadi kita baca orang Islam di mana pun kita duduk, siapa pun kita, mestilah wajib betul. Jadi bila-bila kita boleh jadi imam. Cuma kekuatan mental nak duduk depan tu kadang-kadang tak dapat. Dia okey, dia masuk atas jadah tu, dia pusing belakang, rapat sah belakang, betulkan sah, dia paling belakang. Dah tubik bismillah. Ada dah kena dah tu. Terbang sah. Ya, kena bodoh.
Kalau tu makmum kata lagi belakang. Terus tangan. Jadi masalah. Tapi latih di mana? Di rumah. Dengan adik-adik dan sebagainya. Jangan latih hak 1000 orang dah tu. Jeng, terberok mesti tu. Tu hak paling belakang. Hak baca khutbah tengok orang lagi jeng. Tu kocok. Nampak. Jadi kungfu Jet Li. Soalan seterusnya. Baik. Allah Rabbi, banyaknya soalan. Gila sekejap batal tak? Jawabnya kalau gila yang akal batal. Kejap dia gila. Tak lama 2 minit gila. Batal. Tapi kalau tidur tak batal, kalau pitam sekejap tak batal, pengsan sekejap tak batal. Gila berat batal. Gila. Gila yang kotor tu lah. Kalau gila macam kita sekarang, gila bersih dia bagi. Itu tak batal. Gila bersih mana? Gila motor. Gila motor, gila kereta. Ada? Gila burung titik. Gila suara belalang. Nampak tak? Gila ngai. Itu gila bersih tu. Seorang yang menelan air liur terkumpul dalam mulutnya kemudian ditelan, adakah batal puasanya? Tidak batal kalau air liur kita. Yang batal air liur orang kita telan. Lama dia kumpul daripada pas ayat subuh sampai ke asar, telan. Boleh 2 beledi, tak batal. Bangang namanya. Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang tidak qada puasa yang ditinggalkan hingga berlaku 3 kali Ramadan? 3 kali Ramadan lepas 2 kali fidyah kena. Kalau dia sebut tinggal puasa sehari, qadanya tetap sehari walaupun 3 Ramadan, tapi dia kena bayar 2 cupak beras kerana 1 Ramadan yang pertama tak kira, langkau 3 Ramadan. Jadi 2 kali kena fidyah. Lebih Ramadan yang 3 kali kena fidyah. Soalan seterusnya, seorang perempuan putus haid di siang hari, adakah wajib ia berimsak? Perempuan yang sedang haid, perempuan yang period di tengah hari tidak wajib berpuasa dan tidak wajib berimsak. Dia boleh makan, tapi makan di tempat yang halal. Ramai perempuan yang haid tapi makan di tempat yang haram. Di mana perempuan yang haid haram makan? Di pejabat, di khalayak ramai, kedai kopi dan pasar. Nyanyi ke orang ramai tengok hidup makan. Cek-cek muslimat ada penuh dah dalam. Puak bau ti telur. Faham lagi? JKK meneleh dia tengok. JKK dah hit. Haram di khalayak ramai. Faham? Di rumah isteri yang tidak haid, isteri yang tidak puasa kerana haid, haram makan depan anak, haram makan depan suami jika mereka berpuasa. Faham? Suami tu puasa tak? Puasa. Haram makan depan suami. Anak puasa tak? Lejah 2 puasa. Haram makan depan anak. Faham? Bukan tak boleh makan, boleh makan. Dah dia ditunjuk depan orang puasa. Ni bodoh. Dah puasa period, makan depan tok lelaki pula. Jilat aiskrim konektor. Tok lelaki pula dah ingat bangun sahur. Salah apa perut ceruk. Dah 2 kali jilat lapar bahan suti. Golek bini biar tangga. Padang muka. Soalan seterusnya. Adakah sah puasa bagi mereka yang tertidur semasa sahur hingga waktu maghrib? Parok dia tidur. Dia makan sahur, niat puasa, banyak orang ni dia makan dalam sebelah pinggang. Ngatuk, tidur. Bangun tak bangun, kapan kali? Jawabnya sah puasa. Pahala tak ada. Sah puasa je lah. Pahala puasa tak ada. Pahala niat berpuasa ada. Kerana tujuan puasa supaya kita merasa kelaparan, supaya kita dapat memikirkan sama nasib orang yang tidak bernasib baik. Itu tujuan puasa. Soalan seterusnya, apakah batal puasa kalau terlalu lama mandi dan berkoma? Tidak batal. Dia masuk dalam qalah tu pada subuh, garik baru tubik. Tidak batal. Cuma tubuh dia jadi kecil, dia kecut. Faham lagi? Koma pula lama daripada pas maya subuh sampai lohor koma. Pecah pipi-pipi. Tak batal juga. Baik. Cuma Nabi kata kalau kamu masukkan air ke mulut ketika berpuasa, jangan nebeng. Wala tubalihu. Jangan berdoa, jangan sungguh takut telang. Soalan seterusnya. Biar ke dia. Beri dia laluan, dia akan letak nasi bagi kita.
Adakah sah dikeluarkan fidyah dengan makanan yang dimasak terlebih dulu? Pendapat yang tamat dan paling kuat, tidak boleh. Dia mesti dengan makanan. Sama ada buah tamar atau gandum ataupun beras. Nah, soalan seterusnya. Adakah boleh seorang yang terlupa niat pada malam hari makan pada siang Ramadan? Tak boleh. Wajib dia berimsak. Yang boleh makan siang hari orang yang tak boleh puasa, orang sakit, perempuan yang haid. Nah, soalan seterusnya. Apakah hukum mengikat tanda kain pada batu nisan? Jawabnya tengok tujuan. Al-umuri bimaqasidiha. Kalau diikat batu nisan kerana nak tanda kepada orang anak-anak dia yang tidak datang tadi, nanti mereka senang nak cam, maka boleh. Tapi diikat batu nisan kerana mengikut adat. Orang ikat belaka, hukumnya bid'ah. Tak ada faedah tu. Soalan seterusnya. Saya telah menyertai senaman Zumba yang melibatkan gerakan tarian yang saya sifatkan terlalu seperti samba, gelek dan sebagainya. Ia juga diikuti dengan sorakan jeritan keterlaluan walaupun hanya wanita saja dan dilakukan dalam dewan. Adakah dibolehkan? Islam agama boleh, bukan agama melarang. Jadi Zumba ini dibuat perempuan sahaja, menutup aurat sekadar perempuan. Tidak ada laki-laki yang melihat. Boleh, tapi jangan berlebihan, jangan melampau. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Taala tak suka kalau nebeng. Jadi kalau siapa bertepik wah tepik sukaan, itu sudah melampau batas. Zumba lah keadaan asal niat kita itu bersenam. Ya, mengeluarkan peluh. Siapa tepik wah sukaan galak itu sudah menyebabkan jatuh maruah kita walaupun sesama muslimah. Soalan seterusnya. Jika solat, adakah afdal berdiri tegak atau tunduk sedikit? Berdiri tegak. Itulah solat sahabat dan solat Nabi dan para sahabat. Boleh tak kita guna sedikit wang zakat berikan pada kita untuk mengurusnya? Maksudnya kita ambil sedikit sebagai pengurusan. Jawabnya tak boleh. Wang zakat kena beri. Pengurusan itu bagian amil saja 1/8. Tak boleh ambil pula atas beri orang miskin, ambil pula sikit %% dan sebagainya. Tak boleh. Soalan seterusnya. Adakah salah kalau saya belajar ilmu batin atau ilmu perubatan? Ilmu batin tidak salah, tapi kebanyakannya salah. Banyak dah yang salah. Tapi ada yang betul. Ilmu batin yang betul. Tapi kalau ilmu zahir pun kita tak lepas syariat, macam mana kita nak tahu batin kita tu betul atau tidak? Maka dalami dulu ilmu syariat. Kerana ilmu batin itu boleh, tapi biarlah gurunya, guru yang mursyid, guru yang benar. Kerana ramai orang menggunakan ilmu yang salah, tapi dibangsakan pada batin. Kita terjerat, yang terpesona dengan nama batin, salah ilmu itu hebat. Akhirnya kita yang tak ke mana. Soalan seterusnya. Saya nak solat jamak takdim maghrib dan isyak, tapi imam juga bermusafir dengan saya dan dan tak maklum sama ada isyak atau maghrib dulu. Saya pun niat maghrib, rupanya imam solat isyak dulu. Bagaimana ustaz? Jawabnya niat mufarakah bila kita ingat. Boleh ustaz terangkan tentang golongan yang marah pakai lambang capal, katanya karut kerana melebihkan daripada Allah. Baik. Bila kita pakai gambar capal yang dikatakan bentuk capal Rasulullah, ada dua golongan. Satu sebelah atas, satu sebelah bawah. Yang sebelah atas kalau melampau-lampau maka hukumnya tetap salah. Yang mencela hukumnya tetap salah. Jadilah kamu umat yang sederhana dalam memakai bentuk capal, dalam mengambil barakah, biar sederhana. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan sedang-sedang. Jangan doa-doa. Ambil barakat, pegang. Sampai rebuk-rebuk apa reboh. Nak tiung, nak bau gelori batin, itu bukan. Dan ambil kesempatan dan sebagainya, akhirnya kita tertipu. Contoh rambut Rasulullah. Dan kita tak dapat pastikan adakah benar rambut Rasulullah. Maybe boleh jadi benar, boleh jadi pelawak. Sebab tu jangan berlebih-lebihan.
Ambil tabarruk memang dinaskan oleh ulama-ulama ahli sunnah, hukumnya harus. Cuma kadang bila benda ini diwawarkan, maka banyak syarikat yang ambil kesempatan benda-benda palsu dipamerkan pada orang. Ini jadi masalah. Patutlah kita yakin, kita jangan kita kata betul-betul 100% capa betul Nabi, jangan. Kerana kita tak tengok hak zaman Nabi. Betul tak? Hak Nabi tinggal kita tak tengok. Lukisan itu berubah daripada berubahnya zaman. Daripada kulit, daripada kitab-kitab lama. Cuma kita suka kepada bentuk capal ini kerana bila kita lihat sekurang-kurang ingat pada Rasulullah. Kalau begitu kita punya niat, pokoknya harus. Itu. Tapi jangan berlebih-lebihan sehingga orang yang tak pakai capal kita anggap orang ni rendah martabat dan sebagainya. Jangan. Orang yang mencela pula jangan lebih-lebih. Celalah pada perkara yang haram saja. Jangan semua benda yang dia tak setuju habis dikatakan haram. Jadi kalau sebaik-baiknya jadilah kita pencinta Rasulullah yang sederhana, yang pertengahan. Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang mandi junub selepas subuh pada bulan Ramadan? Hukumnya harus. Nabi pernah berlaku demikian. Nabi bangun dalam keadaan hadap sah dan subuh sudah pun masuk dan Nabi mandi junub kemudian sudah azan. Soalan seterusnya, benarkah tidur pada siang hari dan bulan Ramadan dikira sebagai ibadah? Jawabnya tidak benar. Bukan Ramadan saja, lain-lain bulan pun kalau kita tidur niat untuk berbuat ibadat malam hari, jadilah tidur itu ibadah. Cuma kalau di bulan Ramadan lebih lagi digandakan akan pahalanya. Soalan seterusnya, apa tanda-tanda seorang itu mendapat ganjaran Lailatul Qadar? Tidak ada hadis yang menyebut siapa dapat Lailatul Qadar begini kelakuannya. Yang ada kepada kita apa yang diceritakan oleh salafus salih. Kisah-kisah orang dulu-dulu yang baik-baik dalam kitab-kitab benda ni, kitab-kitab kisah-kisah orang yang dulu-dulu. Maka di antaranya mereka berkata, tandanya dia kata pada malam yang sangat sejuk, padahal masa malam tu panas, dia berasa sejuk. Ada kata begitu. Ada yang berkata apa yang telah diminta semalam, hari ini Tuhan makbul belaka 3 permintaan. Dia yakin semalam adalah malam Lailatul Qadar kerana Allah perkenankan pada subuhnya. Jadi kalau kita orang awam ini yang setiap malam duduk berdoa ibadat daripada malam Lailatul Qadar, tapi tanda belum nampak, walaupun 30 tahun sudah berpuasa, harap bersabar. Kita ambil perkataan ulama, siapa yang berharap kepada Lailatul Qadar, dia melakukan amal sebaik mungkin, insya-Allah kalau tak bagi Lailatul Qadar secara penuh, Allah pasti beri dia Lailatul Qadar CP-CP pada dia. Faham? CP-CP pun tak apa dah, kerana Lailatul Qadar itu teramat berkatnya. Soalan seterusnya, suami tak balik rumah 6 bulan. Dia absent kerja, saya bini nombor 2, apa harus saya buat? Jawabnya, pergi carilah, dah tak balik. 6 bulan lelaki tak balik, pergi cari. Kalau kita nak memohon cerai, sekurang-kurangnya 1 tahun tidak beri nafkah pada kita. Walau bagaimana tak perlu tunggu setahun. Kita kena berikhtiar. 6 bulan lelaki tak balik, kerja pun tak pergi, berlaku masalah ni. Cuba hubungi orang yang boleh cari dia, pejabat, kawan dan sebagainya. Batalkah puasa? Doktor terpaksa periksa pesakit, masukkan jari dalam punggung kerana nak cek tempat bersalin. Jawabnya kalau lebih daripada had batin parat, batal. Kalau tidak sampai had yang batin, tidak batal. Soalan seterusnya, ini doa. Apakah hukum laki-laki memakai gelang perhiasan? Gelang tangan perhiasan ialah zina untuk perempuan. Dia bukan untuk laki-laki. Perhiasan tubuh laki-laki ialah cincin dan pedang di zaman Nabi, dan serban dan lidah dan janggut. Adapun bagian barang kemas pada badan ialah perhiasan wanita melainkan cincin. Jadi laki-laki haram pakai gelang perhiasan. Yang boleh pakai gelang gari, gelang polis, ataupun gelang askar yang berperang dalam hutan. Kalau berlaku kematian, senang nak tengok, nak tinggal terkorak dah, ada tanda besinya itu untuk tahu daripada mana dan sebagainya. Soalan seterusnya, bagaimana pula dengan cincin bagi orang yang belum bernikah? Orang laki-laki boleh pakai cincin,
Belum kahwin boleh pakai, lepas kahwin boleh pakai. Tak, biasanya belum kahwin dah orang pakai. Lepas kahwin tak ada dah cincin, jual, beli loket bini. Jangan pakai cincin emas sudahlah, kerana haram laki-laki pakai emas. Nabi angkat emas. Nabi kata halalun li inasi ummati wa haramun ala zukurihim. Ini emas halal bagi umatku yang perempuan dan haram bagi umatku yang laki-laki. Soalan seterusnya, abai kita wak kijau hok dak molek, patu kita beci dia buat perbuatannya. Adakah itu salah? Daripada mencegah kemungkaran. Abang dia buat benda huduk, benda maksiat, benda salah, dia becinya adik. Jadi adakah kira mencegah kemungkaran? Jawabnya itu bukan mencegah kemungkaran. Nampak? Tapi itu sekurang-kurang yang diberi keuzuran. Nabi kata, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang di kalangan kamu nampak satu kemungkaran, falyughayyir biyadihi. Kalau ada kuasa, guna kuasa, hentikan kemungkaran. Kerana kita kerajaan, kita orang jadi ayah. Fa illam yastati', kita tidak ada kuasa, fa bi lisani, kita cegah dengan mulut. Fa illam yastati' fa bi qalbi, mulut pun tak ada, maka sekurang-kurang benci di dalam hati. Soalan seterusnya, betulkah selawat antara solat tarawih itu bid'ah? Ya. Lepas satu tarawih, pada tarawih kita selawat adalah bid'ah. Bid'ah apa tu? Ulama-ulama dunia kata bid'ah yang diharuskan. Kenapa bid'ah? Kerana Nabi tak suruh secara tetap. Dan kenapa harus? Kerana tidak dilarang. Dan perkara itu perkara baik. Dah dapat pahala tak buat bid'ah yang diharuskan? Dapat pahala. Tadi kata bid'ah, mana dapat pahala? Bid'ah di segi masanya, timingnya itu ialah bid'ah, benda yang baru. Tapi bila dilapaskan selawat, dia akan dapat pahala. Siapa yang kata? Imam Pak Mazhab. Imam moden, imam zaman moden dan zaman dulu. Jadi ustaz-ustaz ni jangan nak sembang lebih. Faham lagi? Ini imam-imam ulama dunia. Ditanya kepada mufti Australia. Boleh cek balik. Balikkan www.darulfatwa.aug Australia. Okey. Yang jawabnya Syekh Salim Alwan, seorang ulama besar daripada Jordan yang banyak ilmunya, lalu dipinjamkan kepada Australia menjadi mufti di sana. Beliau menjawab semua dengan jawapan Pak Mazhab. Bak wuduk jawab Pak Mazhab, bak ahli sunnah, bak Tuhan semayang tak arah, habis dikupas habis panjang lebar. Jadi dia sudah menjawab tentang masalah iaitulah selawat antara solat tarawih, hukumnya harus. Dan bila diselawatkan dapat apa yang dijanjikan oleh kata Nabi, man shalla alayya maratan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Siapa selawat atasku sekali, dapat ampunan Allah 10 kali. Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah, Dr. Profesor Ali Jumaah sudah jawab dalam laman web Darul Ifta Al-Misri, Darul Fatwa Mesir. Selawat antara tarawih ini ialah perkara yang diluaskan oleh syarak. Tidak bid'ah. Yang bid'ah ialah mereka yang melarang, kerana mereka menyempitkan perkara yang diluaskan oleh Allah. Itu ulama-ulama moden dunia. Kita ustaz Facebook dia sembangnya lebih. Mufti negeri Malaysia. Awak aku calanan. Baik, kita ada masa 7 minit 6 saat saja lagi untuk kita berhenti dan bersedia untuk berbuka puasa. Apakah hukum bermain bunga api menyambut hari raya? Jawabnya, tengok. Jikalau sedikit makruh, jikalau banyak haram, kerana membakar duit kita. Faham lagi? Jadi mainlah pada main anak-anak. Janganlah main macam kita orang tua yang main. Orang tua dia lebih pada anak-anak, dia nak main banyak. Nampak tak? Anak-anak boleh sepaket tu semalaman okey dah. Dia lalu beli kuih, beli ni seria, mana karang cucuk, tak ada masalah. Jangan sampai membazir yang sedara syaitan. Kerana membazir tidak semuanya haram. Membazir dia bermula dengan makruh, bukan bermula dengan haram. Kita mampu beli jam yang harganya 3,000. Kita beli yang 1,000 harus. Tiba-tiba kita beli yang 3-4 ribu makruh.
kerana yang 1000 sudah baik. Nah, itu membazir. Tapi kalau sampai 200,000 jam, itu membazir yang haram. Nampak lagi? Soalan seterusnya, petua berpoligami. Tidak ada petua, pergi pejabat agama ambil borang, isi borang. Dia akan tanya, berapa gaji awak nak kahwin yang kedua? Kita tanya balik, berapa sekurang-kurang gaji? Dia akan kata RM8,000 sebulan. Jadi gaji awak berapa? 800. 800 muduk seorang dulu, angguk burung titik. Nampak tak? Soalan seterusnya, dah kata kalaulah kita mampu, kalau kita mampu ada petua. Itu juga isi borang apa semua, beritahu isteri yang pertama. Jangan sembunyi kepada dia, kerana dia adalah orang yang banyak berbudi kepada kita. Betul tak? Dia sanggup berpisah dengan keluarganya, adik-beradik dia, kampung halaman dia untuk jadi isteri kita dulu. Kenapa kita nak kahwin yang kedua? Kita buat nyanyi ke dia? Betul tak? Kita kahwin yang kedua, biarlah dia juga turut suka. Barulah perkahwinan itu 3 orang yang gembira. Kerana perkahwinan bukan menangiskan, menyukakan. Ni kita dengan bini muda suka, bini tua nangis bohong. Biar dia kata, okey bang, saya bagi kahwin sekarang juga. Kita kahwin. Dia kata tak boleh kahwin lagi, kita relax dulu. Cuma ada petua. Kalau kita kahwin yang kedua juga, isteri pertama tidak bising. Caranya ialah kita kahwin selepas kematian isteri pertama. Memang diam, kuburnya diam, nisannya diam, tak berbunyi apa-apa. Masalahnya ustaz, dia masih hidup, solat hajat biar mati. Soalan seterusnya, apakah hukum cara terbaik membaikkan hubungan antara anak dengan mak yang bergaduh akibat adiknya sendiri? Allah Rabbi, anak lah, bukan pak pula. Anak gaduh dengan mak, ayah nak tolong pula nasihat, tak payah. Anak tu wajib minta maaf. Bodoh molek, ibu kita kafir lagi, kita Islam dah, wajib kena hormat dia. Walaupun tak boleh kita taat pada perkara yang haram dia suruh, wajib hormat lagi. Dia mak kita, tak ada dia tak lahir kita. Kita Islam, dia kafir lagi, betul tak? Kena hormat. Apatah lagi mak kita yang Islam. Walaupun mak kita salah, jangan sampai balah. Kita tegur, tetap tegur, tapi sampai berkelahi salah kita. Betul tak? Jangan kelahi dengan ibu bapa kita. Soalan seterusnya, bolehkah kongsikan cara ustaz menuntut ilmu? Sebab saya tengok boleh jawab semua soalan, tak perlu belek-belek kita. Dan macam mana cara ustaz kekalkan ilmu agar tidak lupa? Bolehkah terang doakan saya jadi orang yang alim seperti ustaz? Jangan jadi macam saya, jadi lebih baik dari saya. Saya belajar dulu, duk guru ni dia ngajar nahu, katakan nahu, dia ngajar sorah, dia ngajar balaghah. Pas dia ngajar, dia balik, dia pesan balik ni, biar baru belajar jurumiah pun, mu ambil kitab Arab, mu baca dulu. Baca letak bukan baris, bubuh dulu, biar mulut kita ni biasa. Kita pun buat. Bila kita belajar tafsir, masa tu tafsir Jalalain, belajar tafsir Jalalain, guru kata sambil belajar Jalalain, ambil tafsir besar-besar Ibnu Katsir, baca. Bukan ngajar kat orang, baca kemung, kerana mu belajar Jalalain sekarang. Baca juga kita, dah kelas baca baru jurumiah. Ingat baca kitab Ibnu Katsir, berselegak tabak, baris atas bawah. Itu caranya kalau kita nak perderah mulut kita. Kemudian kalau di segi jawapan-jawapan, banyak membaca kitab-kitab fiqh dan fatwa ulama. Banyak kena ada kitab-kitab fatwa. Jadi kita baca kitab fatwa 90-an paling banyak. Fatwa Jordan, fatwa Mesir, fatwa Tunisia, fatwa Algeria, fatwa ulama Libya, fatwa Imam Patani, fatwa Mufti Johor, Mufti Selangor, Mufti Pontianak. Baca semua kitab fatwa. Jadi masuk tahun sekarang orang bertanya, bila kita baca dulu kita copy sebenarnya dalam mazhab kita. Jadi kita nak terang semua tak boleh, tunggu orang bertanya kita paste sekarang. Itu je lah. Jadi copy paste juga. Baca kitab-kitab fatwa, mu tanya aku paste lalu. Gitu je, lebih tak ada. Jadi kena banyak murajaah. Kena banyak tengok kitab-kitab ulama. Baik, jam sekarang pukul 7.13. Kita ada 2 minit saja lagi. Soalan yang terakhir, apakah hukum
ziarah kubur pada hari raya. Baik, itulah soalan yang terakhir. Ini tolong simpan untuk kita jawab pada kali yang lain. Ini jawab pada kali yang lain. Ini pun kubur juga. Apakah hukum berbicara monolog di kubur? Baik. Soalan yang terakhir insya-Allah, apakah hukum ziarah kubur pada hari raya? Dengar baik-baik. Kita hari raya ni hari yang kita lepas daripada kewajipan berpuasa. Kalau hari raya haji, maknanya orang bergembira kerana lepas daripada wukuf dan akan melontar. Tuhan beri satu hari raya untuk menyembelih hari raya haji. Baik, tak apalah hari raya apa pun. Kemudian ziarah kubur pula, apakah hukumnya? Hukum ziarah kubur sunat. Sunat ziarah kubur. Bilakah sunat ziarah kubur? Tidak ada masa. Jangan kata hari Jumaat salah. Hari lain pun sunat. Nabi kata kuntu, aku dulu. Zamanmu baru masuk Islam, sahabat. Nampak? Nahaitukum, aku larang kamu an ziyaratil kubur, daripada ziarah kubur. Kenapa Nabi larang sahabat Nabi ziarah kubur dulu? Kerana para sahabat baru lagi dengan Islam, dak kemah lagi akidah, masih terbawa-bawa amalan jahiliah. Ni jadi tepik kubur ogeh batu nesang macam-macam peseng. Wah, bawa nyala api, nyala pelita. Jadi Nabi tak pernah ziarah kubur. Nyewa pelik-pelik. Sekarang fazuruha, ziarahlah kamu akan kubur. Boleh? Ziarahlah kubur. Fa innaha tudzakirul akhirah, kerana ziarah kubur mengingatkan kamu semua kepada akhirat. Maknanya sunat, ingat akhirat. Jadi ada ustaz dalam YouTube dia kata tak boleh ziarah kubur hari raya, atau dia kata jangan ziarah kubur hari raya. Itu sekarang tak boleh pakai. Kenapa? Dia mencanggah akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh orang ziarah kubur hari raya. Ziarah kubur walaupun hari raya atau bukan hari raya. Ziarah kubur itu mutlakon, umum, yang luas. Kenapa kita pergi buat qaid tak boleh hari raya dan sebagainya? Sebenarnya orang yang melarang orang ziarah kubur hari raya itu adalah ahli bid'ah, kerana memandai-mandai mengubah hukum, iaitu menyempitkan perkara yang telah diluaskan oleh agama. Agama beri luas. Zurul kubura, ziarah kubur, tak kira hari apa, bulan berapa dan sebagainya. Asal kamu berkelapangan, tiba-tiba kita pergi kata jangan ziarah kubur hari raya, maka memandai-mandai membuat syariat. Orang ini adalah pembuat bid'ah. Faham lagi? Jadi ziarahlah kubur boleh. Hari Taipusang boleh, raya Christmas boleh, raya Islam boleh, bila kamu berkesempatan. Tidak ada satu kitab kita pernah jumpa ulama kata jangan ziarah kubur, melainkan ulama hanya sebut makruh ziarah kubur pada waktu malam bagi orang yang tidak ada berani. Faham? Ini tak ada berani. Baru a'udzubillah bunyi bewok, boh lari sekali. Padahal nak bewok je. Jadi wallahu a'lam. Faham tak? Mudah-mudahan kita dapat sedikit kepahaman. Terima kasih kepada sekalian anak-anak muda khususnya yang selalu mengimarahkan apa benda ni, Ramadan Madinah Kota Baru ini daripada awal sampai pada hujung. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan Ramadan dalam keadaan dapat keampunan daripada Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma bi barakati syarika hadza syahri Ramadan nas'aluka an tarzuqana sihhata fid din dunya wal akhirah. Nas'aluka an tarzuqana sihhata fid din dunya wal akhirah. Nas'aluka an tarzuqana fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.